wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada Puan Sheila selaku penyelaras CDL hands-on session untuk Negeri Sembilan. Okay. Kepada Encik Saudara Izzuddin, Mama Izzuddin yang membantu kita di segi teknikal. Okay. Kalau tak ada bantuan teknikal ni, kita tak rapatlah kan online pada petang ini. Jadi, terima kasih banyak. Saya bersiaran ataupun sekarang berada di kampung. Di kampung saya ni di Jelebu lah. Saya tinggal di Seremban. Kampung ni di Jelebu. Di Kampung Purun nama kampung dia. Jadi kawasan persekitaran saya ni keliling rumah saya ni dikelilingi oleh dusun durian. Dusun durian. Depan, belakang, kiri, kanan. Semuanya dusun durian. Jadi nanti kalau terdengar bunyi letupan dan sebagainya itu jangan terkejut lah. Sebab mungkin ada orang tembak tupai dan sebagainya. Jadi bukan ada apa-apa. Bukan saya berada di Ukraine kan. So petang ini saya akan sambung perkongsian saya yang berkaitan dengan bagaimana pembelajaran berlaku. Cuma saya nak buat sedikit refleksi dengan cikgu-cikgu semua bahawa pada 2 minggu lepas kita telah mendengar perbentangan daripada Cikgu Sugati, ya, daripada SJKT Ladang Sin, Sin Learners. Beliau telah berkongsi tentang teknik KEXO dalam matematik. Itu dalam siri kita yang ke-12. Jadi yang menariknya ialah dalam perkongsian Cikgu Suganti itu kita dapati beliau cuba untuk menggunakan satu teknik untuk membantu anak-anak menguasai kemahiran penyelesaian masalah dalam mata pelajaran matematik, ya, dalam mata pelajaran matematik. Dia gunakan pendekatan KEXO iaitu key to solve. Cuma dalam perkongsian tersebut sebenarnya dia ada tersirat apa yang telah saya kongsikan sebelum itu, iaitu kita melihat perkembangan pembelajaran anak-anak daripada tahu kepada faham, kepada aplikasi dan kepada penguasaan. Ada 3-4 perkembangan tu kan. Jadi apa yang cuba dilakukan oleh Cikgu Suganti itu ialah untuk membantu perkembangan pembelajaran anak-anak, pelajar dia. Pembelajaran pelajar dia. Dia tak nak pelajar dia hanya tahu saja. Dia nak pelajar dia faham. Kemudian dia tak cukup dengan faham, dia nak pelajar dia mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari dalam matematik. Dan dia bawa lebih jauh lagi, iaitu untuk menguasai. Kalau masih ingat ya, ini slide yang saya kongsikan pada sesi minggu lepas, bermula dengan tahu. Tahu ni maksudnya inilah peringkat yang paling asas yang akan dilalui oleh pelajar kita, murid-murid kita
iaitu mereka akan mungkin dia mendengar ataupun dia melihat ataupun dia melalui sesuatu yang mungkin dia belum cukup apa ni, benda baru lah. Ya, dia benda baru kan. Jadi apa yang dia perlu buat ialah dia perlu memindahkan maklumat yang dia perolehi dalam apa tu, dalam daripada input yang telah diberikan sama ada oleh guru ataupun kita kata daripada guru lah, senang kan. Dan dia akan cuba untuk membangunkan satu perkara baru itu dalam pemikiran dia. Dalam pemikiran dia. Jadi bila kita kata pemikiran, kita jangan lupa kita ada dua jenis ingatan kan, ataupun memory. Satu ingatan bekerja, okay, working memory. Satu lagi ialah ingatan jangka panjang ataupun long term memory. Jadi mungkin pada peringkat tahu ni dia belum lagi dapat mengaitkan apa yang dia baru pelajari dengan apa yang ada dalam ingatan jangka panjang. Dia hanya dapat kaitkan pada peringkat yang kedua, iaitu dia panggil faham. Sebab tu kalau tengok pada Rajah itu, dia dah dapat buat connection dengan apa yang dia tahu. Apa yang dia dah tahu sebelum ini. Apa yang dia dah tahu tu berada dalam ingatan jangka panjang. Jadi benda yang baru yang dia baru pelajari itu dalam apa tu, biru turquoise tu kan, dia dah dapat buat kaitan dengan apa yang dia dah sedia tahu. Ini yang kita namakan faham. Dia dah mula sampai ke peringkat faham. Tapi apa yang Cikgu Suganti lakukan itu dia tak cukup hanya setakat murid-murid itu faham. Dia tidak, murid-murid dia boleh mengaplikasi. Dia dapat mengaplikasi. Dalam mengaplikasikan ini, dia perlu ada latihan, perlu ada aktiviti yang mana dia bukan setakat apa ni, mengaitkan dengan apa yang tahu. Dia mungkin dia akan mengaitkan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan aspek penyelesaian masalah tersebut. Sebab tu kalau kita lihat ini peringkat yang lebih baik lah. Maksudnya bila dah faham, dia boleh, kita minta dia menunjukkan kefahaman dia itu apabila dia dapat mengaplikasikan. Dia dapat menyelesaikan masalah. Bila kita bagi dia satu masalah, dia boleh menggunakan apa yang dia faham itu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey? Sebab tu daripada tahu pergi kepada faham, pergi kepada aplikasi ataupun penggunaan. Tapi yang lebih baik lagi, tahap yang mungkin kalau dalam PBD itu dia masuk ke TP6 lah. TP6. Dia itu apabila dia sampai ke tahap mastery ataupun penguasaan. Kalau kita tengok, dia dapat dia bila kita kata penguasaan ni maksudnya apa? Dia boleh menyelesaikan menggunakan kemahiran penyelesaian masalah itu dalam pelbagai konteks. Macam tadi, aplikasi itu satu konteks saja. Satu konteks saja. Tapi penguasaan, dia boleh menyelesaikan masalah dalam banyak konteks. Ini yang penting
Dan penguasaan ni salah satu ciri yang penting ialah dia boleh melakukan kemahiran tersebut yang dikuasai itu mungkin nanti pada peringkat automatik. Dia tak perlu lagi fikirkan secara perkara tersebut, dia terus boleh mengaplikasi, boleh menggunakan. Sebab dia lah melalui proses yang saya sebutkan sebelum ini. Tahu, faham, dia boleh aplikasi. Bila dia melaksanakan berulang-ulang dalam konteks yang berbeza-beza, inilah yang kita katakan sebagai mastery. Tapi dia tak boleh hanya satu konteks saja. Dia mesti dalam pelbagai konteks. Kan dalam saya punya nota tersebut, apabila kita berlatih menggunakan konsep baharu berulang kali dari semasa ke semasa dalam pelbagai konteks. Jadi jangan bagi dia satu konteks saja. Kita bagi peluang dia untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam pelbagai konteks. Dengan sambungan kepada pelbagai isyarat, kita secara beransur-ansur membina lebih banyak laluan. Kalau tengok pada Rajah tu, dia punya connection tu dah banyak lah. Bukan satu saja. Dia dah membentuk banyak titik-titik. Titik-titik. Dan itu sebenarnya akan mengukuhkan apa yang telah dikuasai oleh murid kita. Sebab tu dalam tu ayat yang saya gunakan tu ialah apabila dikuasai, konsep walaupun yang kompleks boleh diperolehi dengan mudah dan cepat. Malah mungkin secara automatik. Dia tak perlu lagi nak semak nota ke apa tu, terus dia boleh apply kan. Sebab benda tu dah kukuh dan mantap dalam ingatan jangka panjang. Itu sebenarnya apa yang dikongsikan oleh Cikgu Suganti dalam sesi tersebut. Walaupun dia tak terangkan perkara ini, tapi yang berlaku daripada apa yang saya ikut daripada awal hingga akhir itu, memang maksudnya dia menggunakan teknik yang dikatakan capso itu, key to solve tu. Maksudnya dia menggunakan teknik itu untuk membawa, membantu, membimbing murid-murid dia daripada tahu kepada faham, kepada aplikasi dan terusnya kepada penguasaan. Saya terangkan benda ni untuk kongsikan dengan rakan-rakan guru bahawa benda ni penting. Kalau kita tahu benda ni, jadi kita boleh rancang. Kan kita tak mau, sebab pembelajaran bermakna ni, dia tidak boleh berlaku secara kebetulan. Secara kebetulan. Oleh kerana ni kita dapat. Kita tak nak benda tu berlaku secara kebetulan. Tetapi pembelajaran bermakna perlu dirancang dengan teliti sebagaimana yang telah dikongsikan oleh Cikgu Suganti dengan pelajar, dengan murid-murid dia. Okey? Jadi itu sedikitlah yang saya nak nak sentuh. Semua cikgu kena ingat balik lah. Perkembangan kita panggil learning progression. Dalam learning progression, anak-anak akan bergerak daripada tahu kepada faham, kepada aplikasi, menggunakan dan kepada penguasaan. Menggunakan dalam pelbagai konteks. Boleh nampak dia punya step-step itu. Sebenarnya kalau kita tengok dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah, sebenarnya dia minta kita buat perkara tersebut. Dia tak mau hanya setakat anak-anak tu tahu. Kalau anak setakat tahu je dia dapat hanya pada TP2, TP3 saja. Tapi kalau dia boleh pergi ke peringkat faham, boleh aplikasi dan boleh pula menunjukkan penguasaan, dia dah sampai kepada tahap yang lebih baik lah. Kita panggil TP6. Dia boleh mencipta, dia boleh menghasilkan model dan sebagainya. Okey.
Jadi itu yang saya apakan dulu. Dan pada minggu ini saya akan kaitkan lagi, okay? Kaitkan lagi apa yang kita katakan sebagai pembelajaran konsep baru. Sebenarnya berkait juga dengan apa yang telah saya sebut sebentar tadi. Cuma kali ini saya nak buat dalam bentuk keseluruhan. Dalam bentuk keseluruhan. Kalau cikgu tengok kenapa saya tak berhenti membincangkan sains kognitif ini. Sebab saya nampak dan saya dapati kalau seseorang guru tu dia menguasai perkara ini, maksudnya dia akan merancang pengalaman pembelajaran murid-murid dia supaya dia melalui proses berkenaan dengan teliti. Ya, maksudnya aktiviti itu dirancang ke arah penguasaan tadilah. Jadi kalau kita tengok, ini dibuat dalam bentuk gambar aja supaya senang nak faham. Sebab sebelum pembelajaran itu, dalam rajah itu menunjukkan apa yang telah dipelajari oleh murid-murid. Apa yang murid-murid kita telah, apa yang anak-anak kita telah pelajari. Contohnya dalam matematik ni mungkin dia dah belajar tentang penambahan, tentang apa dia panggil times, kali, dan beberapa konsep-konsep yang asas yang telah mereka pelajari sebelum ini. Ini sebab tu saya sebutkan pembelajaran tidak boleh berlaku kalau anak-anak ataupun murid kita tidak dapat mengaitkan apa yang dia baru pelajari itu dengan apa yang dia telah tahu. Itu yang tengok pada rajah yang kedua. Semasa pembelajaran akan wujud satu corak baru yang mana orang itu adalah aktif dalam berkaitan dengan corak sedia ada. Corak sedia ada itu adalah pengetahuan yang sedia ada. Jadi bila dia belajar sesuatu konsep yang baru, dia cuba kaitkan. Mungkin pendarapan ni ada kaitan dengan penambahan. Ada kaitan dengan konsep-konsep yang berkaitan lah ya. Sebab dalam standard pembelajaran, kalau kita tengok dalam standard pembelajaran, dia ada ada dua perkara, iaitu pertama pengetahuan. Okey, pengetahuan. Yang kedua kemahiran. Itu dalam standardnya, standard pembelajaran. Cuma pengetahuan tu ada dua jenis pengetahuan. Satu pengetahuan fakta. Ada setengah sarjana menamakan dia sebagai factual knowledge. Ada juga yang mengatakan sebagai dia panggil declarative knowledge. Contohnya mata pelajaran yang melibatkan factual knowledge ataupun declarative knowledge ni seperti sains. Dalam matematik pun ada. Dalam matematik pun ada declarative knowledge ataupun factual knowledge. Dia kena tahu fakta-fakta yang khusus yang menerangkan sesuatu konsep berkenaan. Okey? Pengetahuan yang kedua dia panggil procedural knowledge. Pengetahuan prosedur. Apa maksud pengetahuan prosedur? Ini banyak berlaku dalam mata pelajaran bahasa. Dia ada prosedur dia, ada kaedah-kaedah bagaimana menggunakan kemahiran berbahasa itu. Dia ada prosedur dia. Ada langkah-langkah dia. Ya. Yang sebenarnya kalau dia menguasai prosedur itu, prosedur membina ayat, okey, sebagainya itu, maka itu akan membantu dia untuk menguasai. Ya. Tapi semasa pembelajaran itu, apa yang cuba dilakukan oleh anak-anak, oleh murid kita, dia cuba mengaitkan dengan apa yang dia dah tahu, yang ada dalam ingatan jangka panjang. Okay? Dan apa yang kita harap ialah apabila selesai saja pembelajaran, konsep baru itu dapat disatukan.
dapat disatukan dengan pengetahuan yang pengetahuan sedia ada ataupun pengetahuan yang terdapat di dalam ingatan jangka panjang. Jadi dia tak ada lagi titik-titik, garis titik-titik tak ada lagi. Dia terus menjadi sebahagian daripada pengetahuan dalam ingatan jangka panjang, long term memory. Okay, dia tapi benda ni untuk maklumat cikgu-cikgu semua, dia tak boleh berhenti begitu saja. Dia perlu kepada latihan. Nanti saya akan terangkan insya-Allah pada minggu depan bagaimana apa bentuk latihan yang dapat mengukuhkan lagi penguasaan berkenaan. Sebab ada masa kalau sesuatu yang kita kuasai tidak kita praktikkan, dia akan hilang. Ataupun dia akan yang dikatakan kalau tengok dalam rajah ini, dia panggil lupa, akan masuk dalam tong sampah. Ini yang saya sebutkan tadi. Dan kena ingat balik apa yang saya sebut, the working memory, ingatan bekerja itu, dia perlukan kepada anak-anak untuk berfikir. Kalau tidak berfikir, maka pembelajaran tidak boleh berlaku. Tapi dia kena fokus dululah. Dia fokus sesuatu yang telah dia pelajari itu, kemudian dia dia hilang pula. Okey, dia perlu proses pengetahuan tu. Maksud saya kata proses ni ialah mengaitkan apa yang sedang dipelajari itu dengan apa yang dia dah tahu. Itu yang kita nampak long term memory itu, dia jadi sebahagian daripada pengetahuan yang kekal dan disimpan. Ada tempat penyimpanan dia. Tempat penyimpanannya itu ialah dalam long term memory. Ini kita panggil pembelajaran. Kalau tak disimpan dalam long term memory, itu bukan pembelajaran, tidak berlaku. Itu yang saya bincangkan. Saya ingat saya dah bincangkan belum. Sebelum ni kita panggil non-learning. Non-learning. Pembelajaran tak berlaku. Nampak macam belajar. Tapi pembelajaran itu tidak berlaku. Jadi ini masalah yang perlu kita hati-hatilah ya. Dan insya-Allah pada minggu depan saya akan kongsikan proses retrieval. Maksudnya kita boleh panggil semula, kita boleh dapatkan semula, kita boleh perolehi semula apa yang telah kita pelajari daripada long term memory untuk kita gunakan. Dia panggil proses retrieval. Perolehan. Kita perolehi semula. Kita perolehi semula. Jangan pula kita dah belajar, kemudian kita tak tahu macam mana nak perolehkan semula. Bagaimana kita nak panggil dia semula. Itu masalah lah. Jadi saya tadi sudah terangkan, pengetahuan adalah hasil daripada pemikiran. Okey. Pengetahuan adalah hasil pemikiran dan juga pembelajaran. Okay. Itu yang kita bincang hari itu. Memory is the residue of thinking. Dia adalah hasil daripada proses berfikir. Kalau tak berfikir, it's no learning. So thinking is very important. Okay. Pengetahuan saya sebutkan tadi ada dua jenis. Satu berbentuk deklaratif, sama ada bentuk fakta. Okay. Ataupun dalam bentuk kita menguasai sesuatu definisi perkara-perkara tertentu. Yang kedua, dia bersifat prosedur, iaitu pengetahuan ataupun penguasaan terhadap cara melakukan sesuatu. Dan ini dari segi rumusan keseluruhan. Okey. Jadi cikgu selalu ingat benda ni. Ya. Jadi maklumat datang daripada persekitaran. Persekitaran tu dalam bilik darjah, pembacaan, input yang diberikan oleh guru dan sebagainya.
dia dalam bentuk maklumat. Maklumat itu masuk dalam ingatan bekerja, working memory. Perlu difikirkan. Perlu difikirkan. Anak-anak menggunakan minda dia untuk berfikir. Apa maksud berfikir? Cuba mengaitkan apa yang dia sedang pelajari itu dengan apa yang dia dah tahu. Bila dapat buat kaitan, maka proses belajar berlaku. Pembelajaran berlaku. Terus simpan. Okey? Kalau disimpan, kita mesti tahu bagaimana nak perolehkan semula. Perolehi semula. Kita boleh dapatkan semula sesuatu yang kita simpan. Macam kita ada barang lah, kita simpan. Kita beli barang, kita simpan. Tiba-tiba kita nak cari, tak jumpa barang tu. Masalah lah. Ya? Tapi kalau tak berfikir, tidak berlaku hubung kait di antara apa yang dia tahu dengan apa yang dia sedang belajar, ini kita panggil lupa. Lupa ni maksudnya besok bila kita tanya balik kepada murid kita, mereka tak boleh nak cerita, nak terangkan. Sebab dia dah lupa. Sebab dia tak simpan apa yang mereka patut simpan. Sebab dia tak belajar. Ya, kita nampak macam dia belajar, tapi dia tak belajar. Sebab tu bila kita tanya balik, okay, dia tak dapat nak terangkan. Sebab dia tak simpan apa yang telah dipelajari. Saya ingat cukuplah untuk kali ini. Mudah-mudahan cikgu-cikgu boleh nampak lah ya proses ini. Dan saya akan ulang secara beransur-ansur ya. Sebab benda ni benda baru. Benda baru ya, kita panggil the science of learning ni. The cognitive science. Saya dulu tak ada peluang, tak ada siapa nak terang kat saya benda-benda ni. Jadi kita cuba jaya je lah, kita cuba sana, cuba sini ya. Tapi kita tak ada satu panduan yang akan guide kita untuk merancang pengalaman pembelajaran anak-anak supaya proses belajar itu berlaku secara tersusun, secara sistematik. Ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Jadi saya harap cikgu-cikgu boleh gunakan platform ini untuk berkongsi dan untuk mencuba amalan-amalan. Mungkin kita boleh semak balik amalan yang sedia ada dan kita dapat kaitkan nanti dengan apa yang sedang kita lakukan. Saya ingat setakat itu dulu saya punya perkongsian. Saya serahkan kembali kepada Puan Sheila untuk sesi perkongsiannya seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Doktor atas perkongsian sebentar tadi.